Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kembali kepada kita punya hari ini program di UTHM Edu Fest. Edu apa? Lupa. Jadi kita hari ini sebenarnya hari ini kita santai sebenarnya. Jadi macam program daripada pagi tadi sampai ke tengah hari tadi kita dah selesai. Ada 2-3 program, contoh pagi tadi dengan rasmian, lepas tu dengan fakulti dan lepas tu dengan PKKA, dan hari ini kita akan sambung petang ni. Memang kata orang tu ada banyak yang kita akan sampaikan pada petang ni. Ada 3 lagi sesi perkongsian, iaitu yang akan digunakan sebentar lagi atas dengan SIGOL ataupun Pusat Pembelajaran Atas Talian Global. Lepas tu kita bersama pejabat pengurusan akademik dan juga ahli sekali dah hal pelajar lah. Jadi pada petang ni kita bertuah, kita dapat bersama dengan pengarah SIGOL, iaitu Profesor Madias Setiawan binti Roslan, yang akan menyampaikan peranan SIGOL tentang penerangan pembelajaran atas talian dan juga platform yang disediakan untuk khasnya kepada pembelajaran atas talian. Jadi kita nak buang masa, kita serahkan program ini kepada PM Setiawan binti Roslan, pengarah Pusat Pembelajaran Atas Talian Tahap Global SIGOL, untuk penerangan selanjutnya. Silakan, Puan. Okey, terima kasih Encik Ismail. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Setiawan Roslan, pengarah bagi Pusat Pembelajaran Atas Talian Tahap Global. Pertamanya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada bakal mahasiswa Universiti Tun Hussein On Malaysia. Jadi saya harap semua anak-anak lah, saya panggil anak-anak, dapat mengisi borang supaya dapat menyertai UTHM dan dapat menikmati apa yang kami tawarkan di Pusat Pembelajaran Atas Talian Tahap Global. Okey. Pusat ini sebenarnya berperanan dalam merancang, menyelaras, memantau pembangunan e-pembelajaran dan semua inisiatif yang dilakukan oleh Pusat Tanggungjawab Fakulti dan menguruskan hal ehwal yang berkaitan dengan liputan, rakaman dan penyiaran program aktiviti-aktiviti di UTHM. Secara amnya kami lebih dikenali sebagai Global UTHM. Mudah nak ingat, Global. Okay. Dan secara lebih khusus di Global kami diberikan tanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan yang berasaskan kepada pembelajaran secara dalam talian, online learning, dan kita ada platform ataupun pelantar e-pembelajaran yang dibangunkan oleh staf UTHM sendiri yang dipanggil sebagai OTA. Okey. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut tentang OTA. Dan di samping itu Global juga bertanggungjawab untuk melaksanakan ataupun menyiarkan aktiviti informasi yang berkaitan dengan UTHM menerusi radio UTHM. Jadi bolehlah cuba cari search UTHM Radio kalau nak dengar informasi tentang UTHM. Kita ada UTHM Radio yang di bawah kendalian Global, dan di samping tu kami membantu pusat menyelenggara tentang YouTube UTHM ataupun UTHM TV. Okey, itu secara am tentang Global. Dan maklumat lanjut tentang Global boleh diperolehi di Facebook Global, boleh cari search for Center for Global Online Learning UTHM. Okay. Ataupun di Instagram di bawah Global Learning Crew. Okay. Jadi itu maklumat lanjut. Kalau nak tahu lebih lanjut apa yang telah dilaksanakan, boleh lihat di situ. Tapi secara lebih khusus lagi, Pusat Pembelajaran Atas Talian dalam ataupun Global, kami lebih mengkhusus kepada memberikan kursus-kursus yang berkaitan dengan pembelajaran secara dalam talian kepada staf akademik. Banyak kursus-kursus yang telah dirancangkan untuk staf akademik untuk tahun 2021. Jadi sekiranya anak-anak belajar di UTHM, semua pensyarah yang mengajar adalah telah terlatih dalam bidang mereka, mengendalikan aplikasi, teknologi dan sebagainya yang berkaitan dengan pembelajaran secara dalam talian. Ini tahun lepas, tahun 2020, kita ada banyak juga kursus. Okey, supaya semua pensyarah adalah terlatih dalam bidang mereka, bukan saja dalam bidang masing-masing. Okey, mungkin dalam bidang kejuruteraan elektrik, kejuruteraan elektronik seperti saya, mereka juga terlatih dalam penggunaan teknologi terkini dalam mengendalikan kuliah-kuliah secara dalam talian.
Okey. Dan untuk pembelajaran dalam talian, kami baru saja di UTHM kita telah lengkapkan sebanyak 80 buah bilik kuliah dengan interaktif panel, kamera dan sebagainya. Ini secara lebih kurang macam mana gambaran bilik kuliah tersebut. Dan ini ialah beberapa gambaran bilik-bilik kuliah yang telah pun dipasang dengan interaktif panel. Dan jadi maksudnya pensyarah dalam keadaan pandemik COVID-19 sekarang ni mereka boleh melaksanakan kuliah secara dalam talian dengan sebahagian pelajar berada dalam kuliah secara bersemuka terus ataupun sebahagian daripada pelajar tu berada di dalam talian secara online menerusi aplikasi Google Meet, mungkin Zoom dan sebagainya. Ini ialah gambaran bilik kuliah yang telah kita lengkapkan. Ini sebahagian lagi. Okay, kita ada 80 buah bilik kuliah semua sekali, 14 di kampus Pagoh. Okay. So kelengkapan ni kami panggil sebagai hybrid classroom sebab sebahagian pelajar akan berada di dalam bilik kuliah dan sebahagian lagi akan berada di dalam talian. Okay. Ini juga bilik kuliah hybrid. Jadi kalau kita lihat pada bilik-bilik kuliah ni, semua bilik kuliah kita telah lengkapkan. Jadi saya memang mengharapkan supaya anak-anak semua dapat masuk ke dalam UTHM, belajar di UTHM dalam suasana pembelajaran yang imersif. Okey. Yang ni flat panel, kita ada smart classroom. Nanti saya akan tunjukkan juga video bagaimana kita menggunakan kaedah flat panel ni supaya kita dapat menerangkan kepada para pelajar dengan lebih jelas lagi ya. Dan dalam pembelajaran secara online learning ni, apa yang penting kat sini ialah pelajar perlu tahu macam mana untuk belajar secara belajar sendiri. Sebab walaupun kita ada pensyarah yang kita akan bertemu dalam seminggu, mungkin kita akan bertemu hanya 3 jam, mungkin kurang. Sebab satu kursus biasanya pertemuan adalah terhad. Jadi kebanyakannya adalah pelajar perlu belajar sendiri. Dan kesemua bahan-bahan pembelajaran selain yang telah dikongsikan secara bersemuka melalui Google Meet dan sebagainya, ada diletakkan di beberapa pelantar pembelajaran. Jadi pelajar boleh lihat dan mengambil nota-nota kuliah di pelantar pembelajaran yang telah dinyatakan. Okey. Kesemua kursus-kursus yang kita telah latih semua pensyarah dengan bagaimana untuk mengendalikan kuliah masing-masing. Maksudnya dari segi delivery, bagaimana mereka nak mengajar dan mereka perlu melakukan aktiviti dan seterusnya ada penilaian yang perlu dilakukan. Walaupun bukan secara bersemuka, direct, secara dalam talian, kita masih melakukan kesemua aktiviti pembelajaran ni. Ada bahan-bahan dia, ada aktiviti yang perlu dilaksanakan, mungkin ada tugasan dan seterusnya kita akan menilai para pelajar dari segi setakat mana mereka telah mencapai apa yang telah dipelajari. Okay. Dan pelajar juga perlu tahu menggunakan beberapa aplikasi yang ada. Mungkin sebagainya kalau daripada pelajar yang telah ada diploma masuk ke degree, mungkin mereka telah terdedah dengan pembelajaran secara dalam talian. Tapi kalau yang daripada sekolah mungkin ada juga, sebab saya rasa di sekolah juga ada pembelajaran secara dalam talian. Jadi ada beberapa aplikasi yang mereka perlu tahu macam mana nak gunakan dan sebagainya. Jadi boleh cuba, ini antara yang saya tunjukkan kat sini beberapa aplikasi yang mungkin boleh digunakan oleh para pelajar dalam belajar secara dalam talian. Okey. Juga bagaimana untuk sebab biasanya bila kita buat pembelajaran secara dalam talian, tadi saya dah nyatakan aktiviti, selepas aktiviti ada penilaian. Biasanya penilaian meminta pelajar untuk menghantar tugasan dalam bentuk portable document file ataupun PDF. Jadi beberapa aplikasi perlu pelajar tahu macam mana nak tukarkan
jawapan mereka dalam bentuk PDF supaya mereka boleh menghantar tugasan, kuis dan sebagainya. Okey, dan juga beberapa aplikasi berkenaan bagaimana untuk menyunting video. Okey. Kenapa ini penting? Sebab biasanya bila kita melakukan pembelajaran dalam talian, antara aktiviti ialah mereka perlu membuat presentation. Mereka perlu menerangkan sesuatu topik dan sebagainya. Mereka perlu menerangkan projek yang mereka lakukan. Dan biasanya mereka perlu rakamkan dahulu dan menghantar tugasan tersebut dalam bentuk video. Okay? Jadi ini ialah antara beberapa aplikasi yang mungkin boleh digunakan untuk membantu untuk menyediakan presentation untuk dihantar kepada pensyarah. Okay? Dan di UTHM, pelantar pembelajaran rasmi ataupun learning platform adalah Otter. Okay? Di mana di Otter ni, kesemua pensyarah menggunakan ni, cuma lebih kurang 80% pensyarah menggunakan ni, boleh diakses menerusi pautan yang saya nyatakan, https://otter.uthm.edu.my. Tapi sekarang ni anak-anak mungkin tak boleh lah nak akses benda ni sebab belum lagi menjadi pelajar UTHM. Jadi masuk dulu menjadi pelajar UTHM dan baru boleh login ke Otter. Okay, kalau nak tahu apa, kena masuk UTHM ya. Okay, ini dia punya interface untuk login. Okay, dan di sini di Otter kalau once dah login ke dalam Otter, jadi kesemua bahan-bahan pembelajaran ada dinyatakan kat sini. Dari bawah, di bawah tab learning materials ada soalan-soalan berkenaan kursus tersebut, soalan-soalan yang lepas, jadi pelajar boleh cuba soalan-soalan yang telah ada, dan juga terdapat aktiviti yang perlu dilakukan menerusi sama ada aktiviti secara individu ataupun aktiviti secara berkumpulan. Dan biasanya penilaian akan dilakukan juga menerusi dalam talian, menerusi assessment tab. Jadi semua ni anak-anak mungkin sekarang tak dapatlah tengok benda ni sebab belum lagi menjadi student UTHM. Jadi kena masuk UTHM, baru boleh login dan dapat semua apa yang saya nyatakan tadi. Okay, so ini adalah Otter. Tapi kalau tak sabar nak tahu lebih lanjut tentang Otter, boleh cuba di laman yang saya nyatakan ni, bit.ly UTHM_Otter1. Okay, kat sini ada dinyatakan tentang apa itu Otter. Okay, ataupun satu lagi, boleh juga cuba di bit.ly UTHM_Otter2. Okey, jadi ini pada mereka yang tak sabarlah nak tahu walaupun belum jadi pelajar UTHM, nak tahu juga apa dia Otter tu kan. Jadi boleh tengok, semua ni adalah video-video yang kita telah upload di YouTube. Jadi boleh tengok sneak peek, tengok dulu apa yang ada, macam mana nak gunakan Otter. Jadi bila dah jadi pelajar UTHM dah mudah nanti. Okey. Jadi secara rasminya Otter adalah portal ataupun platform yang rasmi. Kebanyakan pensyarah memang menggunakan platform yang dinyatakan tadi. Tapi terdapat juga beberapa platform yang lain seperti Google Classroom. Google Classroom juga digunakan dalam pembelajaran dalam talian. Okay. Jadi kalau kita lihat kat sini untuk Google Classroom, biasa saya rasa ramai juga dah guna. Even sekolah-sekolah juga saya rasa pembelajaran dilakukan menggunakan Google Classroom juga. Okey, jadi ini adalah satu lagi pelantar yang digunakan dalam pembelajaran dalam talian. Biasalah bila kita gunakan Google Classroom, dia akan ada beberapa bilik kuliah ataupun classroom yang dinyatakan oleh pensyarah. Jadi sekali lagi, masuk dulu join UTHM sebagai pelajar dan semua ni akan tersedia untuk para pelajar. Okey, untuk UTHM biasanya pelajar akan diberikan nombor matrik at siswa.uthm.edu.my. Itu kelebihan sebagai pelajar UTHM. Boleh gunakan semua kemudahan yang ditawarkan oleh Google. Okey, menggunakan email rasmi sebagai pelajar, nombor matrik at siswa.uthm.edu.my. Okey.
Dan selain tu, yang ni ada juga digunakan pelantar-pelantar pembelajaran, tapi mungkin peratus penggunaannya tak banyak, ada tapi masih ada. Sebagai contohnya ada yang menggunakan Schoology, Edmodo, ada yang menggunakan Open Learning, Udemy, Khan Academy, Coursera dan sebagainya. Jadi yang ni biasanya kadang-kala walaupun pensyarah tersebut tidak menggunakan secara direct platform-platform yang saya nyatakan ni, tapi mungkin ada tugasan yang meminta pelajar untuk memasuki platform-platform yang saya nyatakan ni, untuk mendapatkan nota dan sebagainya. Okey, dan untuk makluman juga, pelantar-pelantar yang saya nyatakan ni juga adalah ada menawarkan kursus-kursus secara pembelajaran dalam talian dan ditawarkan secara percuma. Jadi mungkin boleh cuba. Okey, dan yang ini adalah antara beberapa aplikasi yang digunakan bila pelajar dan pensyarah bersemuka untuk kuliah. Okey, bersemuka kat sini adalah bersemuka secara dalam talian dan kita panggil secara kuliah secara segera, live. Okey, antara apps yang digunakan mungkin Google Meet, mungkin ramai yang biasa menggunakan Google Meet. Di samping tu ada juga yang menggunakan Zoom, Microsoft Teams, ada yang menggunakan Webex, Cisco Webex dan juga ada yang menggunakan Big Blue Button. Jadi semua perlu tahulah macam mana nak gunakan, sebab kadang-kala ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan Meet dan sebagainya. Tapi saya rasa semua anak-anak adalah generasi yang saya rasa mudah untuk adapt kepada teknologi yang diperkenalkan. Jadi tak ada masalah sekiranya kuliah yang dilakukan menggunakan Meet ataupun menggunakan Zoom dan sebagainya. Okey, ini contoh penggunaan Google Meet, okey, bersemuka dalam talian. Okey. Yang ini juga, okey, ini dalam situasi yang lebih besar dalam satu ni. Jadi macam saya nyatakan tadi, saya dah tunjukkan kita ada 80 buah bilik kuliah yang kita lengkapkan dengan panel seperti yang ditunjukkan dekat sini. Jadi boleh berinteraksi dengan pensyarah, dengan pelajar sama ada dalam talian ataupun di luar talian. Dan yang penting kat sini ialah bagaimana kita nak mengikuti kursus ataupun kuliah dalam talian. Perlu ada etika yang perlu dipatuhi dan biasanya pensyarah ada menyatakan apakah yang perlu dilakukan supaya pembelajaran dalam talian akan berlaku secara harmoni. Okey. Ini yang saya nyatakan tadi, pembelajaran kendiri lebih kepada self learning sebab bahan-bahan pembelajaran biasanya selepas daripada kuliah ada bahan-bahan tambahan yang diberikan oleh pensyarah yang mana pelajar perlu lihat. Mungkin ada video yang perlu dilihat, mungkin ada artikel yang perlu dibaca dan sebagainya. Jadi perlu mengatur masa pembelajaran sebab tak ada siapa yang akan mengawal. Kalau di sekolah mungkin ada cikgu yang akan mengatur kita punya jadual. Bila kita dah belajar di peringkat lebih tinggi di universiti, lebih kepada kita sendiri yang mengawal kita punya jadual waktu. Jadi untuk berjaya kita kena pandai mengawal kita punya masa. Okey, dan yang ini adalah selain daripada pembelajaran secara dalam talian seperti yang saya nyatakan tadi, kita ada juga pembelajaran bersemuka. Ini bila bukan dalam situasi COVID, bilik-bilik kuliah yang dilengkapi dengan interaktif panel, kita lengkapkan dengan whiteboard dan sebagainya supaya pelajar dapat belajar dengan lebih selesa. Jadi ini ialah beberapa contoh bilik-bilik kuliah yang kita ada. Dalam aktiviti kuliah juga, pelajar juga dibenarkan menggunakan interaktif panel untuk menulis jawapan mereka. Kadang-kala ada soalan yang diberikan secara spontan oleh pensyarah yang memerlukan pelajar cuba jawab soalan tersebut. Ini antara contoh aktiviti dalam bilik kuliah. Okey. Ini juga beberapa bilik kuliah lain. Dan kesemua bilik kuliah ni kita boleh online kan. Walaupun ada pelajar dalam bilik kuliah tersebut, tapi
kuliah tersebut kita boleh view secara live sebab kesemua bilik-bilik kuliah ni kita dah lengkapi dengan kamera interaktif panel yang kita boleh online. Jadi sekiranya pelajar tak dapat menghadiri kuliah secara bersemuka, mereka boleh juga menghadiri secara maya. Okey. Ini juga beberapa kelas aktiviti ya. Ini juga classroom yang kita lengkapkan dengan beberapa panel. Okey. Dan seterusnya kita akan lihat video pendek tentang pembelajaran secara dalam talian. Okey, jadi saya menyerulah pada semua anak-anak supaya dapat menjadi pelajar UTHM, dan sekiranya ada sebarang pertanyaan boleh cuba ke pautan yang saya berikan. Mungkin boleh letak di bahagian ruangan chat, boleh lihat nanti padlet.com/s_hawa_ruslan saya. Okey. Dekat situ boleh tanya, mungkin kita tak berkesempatan untuk bersoal jawab di sini. Jadi sebarang pertanyaan boleh ditulis pada pautan yang saya nyatakan. Okey, itu saja daripada saya, Pusat Pembelajaran Atas Talian Tahap Global. Mudah nak ingat, global saja. Okey. Okey. Okey, terima kasih kepada PMCT kerana sebagai penerangan. Nampak macam ada soalan tu PM. Soalan. Nak tanya kemasukan tahun ni ada kelonggaran untuk muat ke? Rasanya itu soalan tu sebenarnya akan sekejap lagi. Ini tak berkaitan dengan orang ni. Lepas ni kena stay tune. Soalan untuk lepas ni pada panel sekejap lagi tu dia standby lah jawapan berjela-jela. Betul paper cukup-cukup tak? Okay, anyway, terima kasih sekali lagi kepada PM Siti Hawa kerana sudi menyampaikan beberapa tips, beberapa perkara yang penting khasnya untuk pengajian ataupun pembelajaran secara atas talian. Terima kasih PM.